الله 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 يا الله 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 يا الله. Lazimlah orang yang berakal itu bahawa ada baginya 3 saat, iaitu 3 waktu. Memang kalau bahasa lama dia panggil saat lah. Dia panggil saat. Macam kita tengok ni, okay, saya nak tunjuk contoh macam mana kitab lama ni dipakai bahasa tu, dia kata saat. Dalam kitab Diyaul Murid, dia kata apa? Dia kata orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah maka diampunkan dosanya pada 24 saat. Saat ni maknanya 24 jam. 24 jam. Kerana dia kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu ada 24 huruf. Itu juga dipakai kalimah saat. Dan mengandungi 7 perkataan yang mana akan memadamkan baginya 7 neraka. 7 huruf. Dia munajat, lepas tu dalam munajat itu hendaklah menghabiskan dalamnya itu akan dirinya dengan milik ia dan memikirkan akan dia adakah ia berbuat ibadat atau buat maksiat. Okey. Jika ia berbuat ibadat, maka hendaklah ia syukur pada Allah. Ini ibadat ni. Syukur atas anugerah dengan berbuat ibadat itu. Dan jika dia berada di dalam maksiat ni, maka hendaklah ia taubat. Kat sini pula, hendaklah ia taubat atas segala dosanya. Ia taubat. Sambung saya ni. Jadi nombor 1, dia kena munajat. Dua ya. Sama ada ni, ada ni. So A, B. Isi dekat muka surat 88 kat sebelah. Dan demikian lagi. Dan jika ditilik diri dapat nikmat dan sihat. Tilik lagi. Ini pula. Tilik ni apa? Tengok lah. Jika dirinya dapat nikmat, lagi dapat apa? Dapat sihat. Dapat apa lagi? Kesenangan. Hendaklah ia syukur akan Allah Ta'ala yang memberi nikmat dia. Maka ia syukur akan Allah Ta'ala.
yang memberi nikmat itu. Dia kata kalau dia telik diri dia sihat, tadi telik diri dia dapat ibadat. Tadi telik diri dia dapat ibadat. Ini telik diri dia sihat. Kalau diri dia sihat, kalau diri dia sihat dan mendapat ia akan kesenangan dua, dan dirinya dalam nikmat, nikmat-nikmat lain tak apa nikmat. Tiga, maka apa dia kena buat? Hendaklah dia bersyukur. Perkataan ni kena highlight. Bersyukur. Satu nikmat dapat ibadat, satu nikmat dapat senang, satu nikmat dapat sihat, itu nama nikmat. Maka bila dia munajat tu, dia telik diri dia. Telik diri dia. Kalau dia dalam maksiat, dia kena cepat-cepat taubat. Kalau dia dalam ibadat, kena cepat-cepat syukur. Kalau dalam senang, kena cepat-cepat syukur. Kalau dalam sihat, kena cepat-cepat syukur. Kalau dalam taat, kena cepat-cepat syukur. Sekarang ni kita dalam mana? Okay, kita tanya diri kita. Rasa-rasa kita dekat mana? Sihat kat tangan. Sekarang ni sihat ke tak sihat? Sihat Ustaz. Alhamdulillah sihat Ustaz. Alhamdulillah. Bila sihat tu syukurlah. Lepas tu bila orang tanya sihat, kalau sihat tak apa. Alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah. Sihat? Alhamdulillah. Cepat-cepat dia syukur pada Allah. Sebab orang tak tanya kita dalam taat ke dalam maksiat. Orang tak tanya betul tak? Orang tanya dalam taat ke dalam maksiat. Orang tak tanya dalam dosa ke dalam kebaikan. Orang tak tanya. Mana ada manusia tanya gitu. Orang tanya fizikal kita lah. Sihat tak sihat. Tak apalah. Sebab itu je itu yang dinampak betul tak? Maka wajarlah dia menjawab. Wajarlah dia menjawab apa? Alhamdulillah. Dalam dia menyati Allah, dalam pada tu dia kena telik diri dia. Tengok. Dalam dosa ke dalam maksiat. Kalau rajin belajar agama, kalau suka belajar agama, suka buat benda sunat, rajin pula buat benda sunat, bersemangat kumpul nota agama, belajar agama, kumpul nota, susun elok, baca bila elok, betulkan balik mana tertinggal, tengok online, tengok nota-nota dekat WhatsApp mana tinggal betul-betulkan, susun dengan kemas. Jadi maknanya dalam taat. Dalam taat. Ada kerja lagi lepas tu nak kena buat. Bila engkau berasa diri dalam taat. Maknanya kena nilai diri kita. Kita yang kena nilai. Bukan orang lain nilai. Kita kena nilai. Kita ni dalam taat ke bukan dalam taat. Kalau bukan dalam taat, mana dalam maksiat. Sunat, semayang pun cepat-cepat. Semayang pun cepat-cepat. Dia bukan dalam taat. Hendaklah engkau bertaubat dengan segera akan Allah. Sihat. Bangun pagi sihat. Boleh pergi jalan sana sini sihat. Ucaplah Alhamdulillah. Kenapa? Ya Allah, engkau yang kurniakan aku sihat. Boleh bangun malam. Anugerah Allah. Alhamdulillah, engkau yang kurniakan aku boleh bangun malam. Kenapa? Ia adalah anugerah. Tengok slide tu
Syukur kerana dalam ibadat, kerana ibadat itu dikatakan adalah dalam anugerah. Dan jika ditelik kepada diri dia, dilihat pada diri dia, diamat-amati pada dirinya, itu dapat bala atau kesusahan atau kesakitan. Okey, sini. Jika dirinya, tu kita kata dapat bala atau kesusahan dan kesakitan, sakit lah nak cakap, maka hendaklah ia sabar serta redha. Akan Allah. Tu. Satu, syukur bila dapat benda baik. Kalau telik dalam dosa, segala maksiat, segeralah dia taubat dengan dosa. Kalau dia telik dapat bala, dapat susah, dapat sakit, maka hendaklah ia sabar. Satu. Dan hendaklah ia redha akan Allah Ta'ala. Dua. Dalam telik tu kita tengok kat mana kita ni. Kat mana kita. Jadi kita perhati kat mana kita. Itu guna menelik-nelik tu. Nelik ni mana tengoklah, lihat dengan betul-betul. Lihat dengan detail. Telik. Inilah makna perkataan Sayyidi Abi Al-Abbas 42, tiada yang 5 baginya. Okey. Ulama ni kata, mula kelakuan hamba itu ada padanya 4 perkara. Tiada 5, maknanya ini 4 yang kita. Dia nak menguatkan pertama 4 tu, tiada 5. Ni. Satu, mungkin dia berada dalam nikmat. Kelakuan ni keadaan kita lah. Mungkin dia berada dalam nikmat. Mungkin juga keadaan dia sekarang ni, dia berada dalam bala kesusahan. Dalam bala. Dan mungkin juga ia berada dalam ta'at, bukan taat, ta'at. Dan juga mungkin juga tanpa disedar atau tidak sedar, maka beradalah dia dalam maksiat. Ini maksiat. Okey, dia ada 4 keadaan. Ustaz, kalau maksiat tu kalau kita dalam kelalaian juga boleh Ustaz? Sama jugalah, kena cepat-cepat taubat lah. Lalai lah. Tengok TV. Tu lalai lah. Tak fikir. Tu lalai lah. Duduk bersembang banyak-banyak. Tu lalai lah. Duduk baca WhatsApp je tak habis-habis. Pasal-pasal tak ada manfaat baca. Duduk tengok cerita artis. Duduk follow Instagram orang-orang yang tak ada manfaat. Tu lalai. Tu nama lalai. Jangan
Ada 4. Maka jika ada engkau dapat nikmat dan nikmat itu, dituntut oleh hak Allah Ta'ala daripada engkau itu syukur. Dan jika engkau ada mendapat bala, maka dituntut oleh hak Allah Ta'ala daripada engkau itu sabar. Ni apakah yang perlu dilakukan? Ni mesti buat mesti ya senang. Mesti apa? Syukur. Syukur. Lidah ni kena biasa cakap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buka mata, boleh tengok nota, boleh baca kitab, boleh baca Quran, boleh tengok masjid, boleh pergi masjid, boleh jalan tempat masjid ilmu, nampak jalan buat kereta. Dapat masuk kuliah. Boleh datang kuliah, lepas tu boleh makan roti canai dengan nasi lemak. Ustaz bayar. Alhamdulillah. Orang bayar betul ni. Alhamdulillah. Kita ada online new payment dengan abang tu budak tu. Dia tengok saya je online payment. Buku 35 kasi tulis. Nanti ujung bulan kasi bayar. Itu tak haji tu. Jadi kalau kawan-kawan datang, tak apa jemaah ikut saya makan, makan. Ujung bulan kita kira kasi bayar. Tapi memang sedap lah Ustaz. Aduh. Sedap, ujian ni sedap. Tak tapau lah tu. Orang rugi. Alamak, balik lupa. Okey, kita bila duduk makan, dapat nikmat sarapan. Ada orang tak sarapan dah. Ada orang dia susah hati sampai tak lalu makan. Pun ada juga. Ada orang dia senang hati terlebih makan sampai boroi-boroi. Ada juga. Macam ni buat dua kasi rumah satu. Anak saya sampai 4, saya pun kira kepada. Belasan 4 keping. Tak apa. Makan. Tak ada masalah. Syukur itu penting sepentingnya kita mendapat nikmat. Ingat perkataan ni, Allah kata dalam Quran, jika engkau syukur, aku Tambah nikmat. tambah nikmat. Alhamdulillah. Itu versi Piramli Ustaz. Ayat selamat. Doa lah Malaysia ni rakyat selamat. Hasil. Pergi Bentong, pergi KL, jumpa masjid Nurul Ihsan Kampung Medan. Sampai je, Alhamdulillah. Kenapa? Kita tak rosak. Boleh datang, boleh sampai. Lepas tu masuk masjid, Alhamdulillah. Kenapa? Boleh masuk masjid, niat iktikaf. Lepas tu keluar masjid, dia beri makan lagi, Alhamdulillah. Sebelum masuk masjid baca Ustaz. Berilah Baca doa dulu. Baca doa cahaya. Allah Doa cahaya. Abwah Barahmatik. Berikanlah aku cahaya Ustaz. Beri aku cahaya tu bukan maksud Cahaya. masjid tu baca doa, ya Allah, berilah aku hatiku cahaya, berilah lisanku cahaya, berilah pendengaranku cahaya, berilah penglihatanku cahaya, berilah depanku cahaya, berilah belakangku cahaya, berilah atas aku cahaya, berilah bawah aku cahaya, ya Allah berilah aku cahaya. Itu on the way. Sampai masjid aja, Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Ya Allah, kau letak badan aku ni kat masjid. Tempat yang baik.
Masuk je baca doa. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu. Lepas tu, niat iktikaf. Lepas tu, semua sunat dari masjid. Lepas tu, nak sembahyang duha ke, kalau dah masa duha ke, benda ke, tak kisah nak zikir ke, nak apa ke. Hasil, tambah nikmat. Ini bukan syukur setakat mulut, Alhamdulillah. Boleh gerakkan aku tempat yang jauh, aku nak nuntut ilmu. Walaupun jauh, kau yang sampaikan, Ya Allah. Bukan sebab aku pandai, bukan sebab aku rajin, bukan sebab aku baik, tapi ini adalah anugerah-Mu yang tidak terhingga. Itu namanya anugerah. Itu namanya anugerah Allah. Lepas tu ulama' ni diajarkan, kalau engkau berada dalam taat, hendaklah kau syukur, kerana engkau hendaklah tahu, itu adalah anugerah daripada Tuhan. Anugerah ni, perkataan anugerah ni, selalunya dia boleh raja, boleh rakyat kan, dia anugerahkan ingat. Atau ni orang yang atas pada orang yang bawah. Jadi samalah, bila dapat belajar ni anugerah Allah beri. Anugerah Allah beri pada kita. Maka hendaklah kita jawab dengan melafazkan satu perkataan dan melahirkan daripada hati rasa terima kasih. Itulah perkataan yang indah yang selalu disebut oleh orang soleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Sini. Buat satu tanbih peringatan. Warning. Red alert. Jika tidak syukur, Asap Abu Muhammad pedih. Ya. What happen jika tak syukur? Jika tidak suka, seksa tu amatlah pedih kan. Lebih macam tu. Firman Allah. Oh, azab. Apa? Azabku sangat pedih. Kalau aku syukur, aku tambah nikmat. Kalau tak syukur, azabku sangat pedih. Bahayanya orang dapat nikmat jika tidak syukur. Bahayanya dekat sini. Dia masih terdedah pada azab. Lepas semayang, dia tak syukur. Dia masih terdedah pada azab. Dapat nikmat telinga, boleh dengar benda baik. Dapat nikmat mata, boleh nampak kitab, boleh nampak Quran, boleh tengok muka anak. Boleh gitu, boleh gini. Bahayanya satu je. Tak syukur, habis. Azab. Syukur, Allah tambah lagi nikmat boleh belajar, tambah lagi nikmat boleh mengaji. Lepas mengaji Quran, Alhamdulillah. Lepas semayang, Alhamdulillah. Lepas masuk tandas, keluar tandas, Alhamdulillah. Allah tambah nikmat lagi boleh buang air, mudah-mudahan dengan rahmat dan kasih sayangnya dan belas kesian dia bagi kita. Boleh bersyukur, syukurlah kerana boleh bersyukur. Ada orang tak syukur. Boleh rasa berdosa, syukurlah. Kenapa? Itu anugerah Allah pada kita. Kita bila dapat bala, kita sabar, maknanya kita dalam taat. Kita dalam taat. Bukan semua orang bersabar. Okey. Dan jika ada engkau berbuat taat, menuntut oleh hak Allah Ta'ala daripada engkau, Allah tuntut engkau, memandang akan taat itu anugerah Allah. Sekarang ni, orang itu dia berada dalam taat. Boleh pergi surau, boleh pergi masjid, boleh sembahyang, boleh dengar orang cakap laki, boleh taat pada suami. Itu maknanya dalam taat lah. Suami kata A, A lah bang. Suami kata B, ya lah bang.
Suami kata C, saya ikut saja bang. Suami kata D, saya dengar dan saya patuh bang. Saya mesti ikut cakap abang. Sebab apa? Abang ni kan suami saya. Undang-undang dia, SOP dia, saya ikut cakap abang. Dia kata tak nak E lah, F lah. Apa saja bang. Samikna wa ata'na. Saya dengar dan saya taat. Waktu tu kena syukur. Kenapa? Ada rasa taat pada suami ni, maknanya ada dalam kebaikan. Ada dalam ketaatan. Ini apa? Hendaklah dia mengetahui. Hendaklah dia mesti tahu. Taat itu adalah anugerah Allah kepadanya. Ni masalah tak tahu ni. Ni masalah dia tak tahu. Dia tak rasa. Dia ingat biasa-biasa je. Biasa lah orang lain tak bersuami. Kalau Allah tak anugerahkan kita taat kita jangan likuh hajau. Kalau Allah tak anugerah kita taat. Jadi rasa kita nak taat pada suami kita ni adalah anugerah Allah. Rasa kita sayang isteri kita, sayang suami kita, sayang mak kita, sayang anak-anak kita. Semua itu adalah rahmat dia. Dia beri. Dia beri. Tahu tak ada orang kata daripada Mac sampai apa? Sampai September tahun lepas. Kes apa ni? Keganasan rumah tangga. Tahu tak banyak mana? Nanti saya baca Mijit ni satu fakta lah. Satu fakta. Dia kata sebanyak 9,500 kes keganasan rumah tangga dilaporkan daripada Mac hingga Ogos. Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos. 6 bulan. 6 bulan 9,000 kes. 6 bulan berapa hari Bat? 6 bulan 180 hari. 80. Okey. Kurang. 9,051 kes. Satu hari 50.2 kes. Satu hari kat Malaysia ni, itu yang madu. 50 kes keganasan rumah tangga. Belasah isteri, terajang anak, belasah suami ke taekwondo, suami kena siku, isteri terajang, isteri ke lempang. Itu nama keganasan rumah tangga. Satu hari 50 kes. Lebih kurang 2-3 jam. Tiap 30 minit ada orang kena belasah. Kat Malaysia lah. Tiap 30 minit ada, itu yang report tau. Itu yang report. Tahu. Yang tak report lagi banyak. Yang cerita dengan jiran. Suami akak pukul akak, lebam mata. Akak report lah. Tak nak, akak kesian kat dia, akak sayang kat dia, akak ingat pada anak-anak. Itu tak kira. Tak kira. Ini yang kira ni officially. Secara rasmi dia melaporkan. Kenapa Jangan nak tanya kenapa. Kita boleh jawab ke tak? Kalau tumbuk muka bini daripada bam ni. Apa tu? Apa tu? Apa yang kita boleh cakap? Kita boleh cakap apa tu? Kalau pergi terajang suami, ini lagi dahsyat. Apa tu? Keganasan rumah tangga teruk je. Tapi kalau kita boleh hidup dalam harmoni, makan sama-sama, kita boleh berbual, kita boleh gurau, kita boleh jalan sama. Kita boleh buat benda sama-sama. Walaupun kadang-kadang ada benda yang tak sama. Manusia memang tak sama. Dan kita boleh betul ansur lah.
Kita suka makan A, pasangan kita suka makan B. Kita suka warna A, pasangan kita suka warna B. Dan dalam pada tu, dalam satu benda yang tak sama ni, kita boleh tolak ansur agar tidak ketidaksamaan ni menjadi kebalahan dalam keluarga. Siapa yang anugerahkan kita rasa begini hati kita? Siapa yang anugerah kita bila pandang pasangan, sayang pasangan aku. Siapa anugerah kita pandang suami, walaupun suami dah kedut-kedut, dah kedut lah. Dah tak handsome lah. Rambut panjang dah jadi botak. Ulala, kita pernah biru kan. Dulu isteri baru kahwin muda, cantik, badan bini begitu Badan pun cantik, muka pun cantik. Tapi bila dah tua, rasa sayang tu masih ada. Kadang-kadang rasa sayang tu masih menebal. Siapa yang beri anugerah rasa sayang ni? Siapa? Itulah Allah beri. Kalau cakap pasal sayang rumah tangga ni lah. Maka hendaklah dia tahu, bila kita sayang pasangan, kita baik pada pasangan kita, Rasulullah kata, akulah orang yang paling baik pada isteri. Itu ikut apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi buat. Maksudnya kita dah taat. Bila kita dah taat, maka dikatakan kita dalam kebaikan, tahulah engkau taat itu adalah anugerah Allah kepada engkau. Maka dituntut pada dia akan ini apa ni? Itu apa? Orang ni. Waduh. Syukur Ustaz. Oh, nikmat. Syukur. Ramai tak rasa benda ni tau. Ramai yang rasa biasalah. Bukan biasa. Ni kalau biasa, ramai orang boleh buat. Dia tuntutlah akan dia, akan satu perkataan, satu sikap daripada hati yang nama dia syukur. Ni kita kata itulah. Dan jika ada tanya yang belakang tu, tak apalah. Maka dituntut oleh hak Allah, engkau itu taubat kepadanya. Ni kalau gini dalam maksiat dituntut bagimu akan taubat kepada Allah. Daripada segala maksiat itu, daripada segala maksiat. Maka itu hendaklah kau fikirkan pada tiap-tiap waktu. Dia kata ginilah. Apa? Ni. Dia kata buat apa ni kalau kecil ada bala dalam bala. Sakit. Hendaklah dituntut kepadanya akan sabar dan redha dengan Allah.
Ni syukur ni. Apa bukti syukur? One question mark to be answered by those who understood what is syukur. Aha. Oh, faham tak? Oh, apa dia cakap tadi? Faham Ustaz? Wah, main-main yang bawah Orang awak cakap orang putih, orang Amerika tengok kamu tak faham. Please prove yourself that you are syukur to Allah. Apa bukti syukur? Apa bukti dia? Melakukan taat. Melakukan taat. Apa nak cakap bila berkaitan dengan nikmat? Menggunakan nikmat. Apa nak cakap bila nikmat? Apa? Syukur nikmat. Nikmat Allah. Pada jalan yang Allah redha. Maknanya nak syukur nikmat mata, gunakan mata ni pada jalan yang Allah redha. Tengok Quran ke, baca kitab ke, tengok benda-benda yang boleh menambah iman ke, tengok langit ke, rasa hebatnya Allah. Tengok air, ambil wuduk, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau beri aku air untuk ambil wuduk, Engkau beri aku air, aku dapat taat dan ibadat pada Engkau. Tengok masjid, ya Allah, Engkau izinkan aku datang masjid lagi. Itu nikmat mata. Nikmat kaki, gunakan pada taat. Maksudnya, menggunakan nikmat Allah pada jalan yang Allah redha. Saya nak cakap masa belajar dulu, guru bagi contoh. Ni contoh tau. Ni contoh just an example to make us more understand. Ini contoh. Contoh slipper. Selipar. Betul ke dia ni? Selipar. Par. Selipar. Selipar. Bukan slipper. Orang Scotland panggil selipar. Scotland dia cakap bahasa baku. Slipper. Dulu contoh macam ni Kalau gantung di leher, kenapa? Kerana tidak menggunakan pada tempatnya. Ini satu. Dia kata nak tengok syukur ni tengok slipper boleh faham. Ni Ni contoh ni. Satu lagi situation. Di kaki. Tetapi bawa
ke tempat maksiat atau lalai. Juga tiada syukur. Ni contoh. Ini pakai tak leci, dia kata. Tak syukur. Ini pakai kaki, tapi buat tempat maksiat. Pun tak syukur juga. Jadi syukur apa? Pakai sipu kat kaki dulu. Baru tempat baik. Untuk ilmu, amal. Tu syukur dengan ilmu. Apa? Dapat ilmu, dia amal. Kalau dapat ilmu, kita tak amal, tak syukur dengan ilmu dia. Tak syukur dengan ilmu dia. Jadi, contoh yang guru bagi ni saya ingat lah. Dia kata slipper lah. Okey. Apa definisi syukur dari segi bahasa? Dulu dah cakap kan? Ain puji. Ain puji. Apa dia ain puji ni? Badan pada puji. Ini buku ni. Ni. Kertas ni. Ain bagi. Kertas ni. Ain bagi. Ilmu dalam buku tu. Ain bagi buku. Kertas ni. Ain bagi buku. Buku ni bila kita buka. Ain dia, rupa dia adalah kertas. Syukur ni, badan syukur, tubuh syukur, jasad syukur itu dilihat dia adalah pujian. Kita mengucap kalimah pujian, itulah nama dia. Apa kalimah tu? Apa kalimah tu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur nikmat. Okey. Jadi telik ni okey. Nombor 3. Tamat ni. Itu nombor. Saya nak buat tempat lain sambungan. 1, 2. Dia huraian yang panjang ni 2 lah. Kita buat kat sini dengan menyalin lagi 1 dan 2. Kenapa? Nanti takut nanti 1 berlupa. Dia juga 1. Ni apa? Saya lihat pula. Ni 2. Ni bukan. Ni benda umum. Jadi betulnya.
Dia patutnya macam ni lah. Ini. Ini satu. Dua. Itulah. Ini satu. Silap Ini satu kan. Dia gini. Lepas tu dia continuously dia bersambung macam ni. Dalam munajat, gitulah. Okey. Lepas tu nombor 3. Ni nombor 3 pula kat sini. C. Ni kita baca sini. Dibiarkan dirinya di dalam itu. Apa maksudnya itu tu? Dalam itu maksud apa? Syukur lah. Dalam itu, ini tu apa ni? Nikmat lah. Saat. Dalam taat. Dalam taat. Maknanya dalam syukur. Dalam syukur, dalam itu bagi makan dan minum dan barang sebagainya daripada segala nikmat yang diharuskan. Haruskan maksud apa? Dibolehkan. Bolehkan. Dia kata lepaslah kau tengok nikmat-nikmat ni, kau syukur pada dia, kau faham ini anugerah. Maka kau biarkan diri kau dalam syukur. Maknanya sentiasa dalam syukur. Sentiasa bersyukur. Taat syukur, makan syukur, minum syukur, nikmat syukur, dapat suami syukur, dapat isteri syukur. Dapat suami baik syukur, dapat isteri baik syukur, dapat anak baik syukur, dapat ini syukur, dapat kerja baik syukur, dapat gaji syukur. Biarkan dirimu sentiasa dalam itu. Pada segala nikmat yang boleh. Yang bolehkan. Makan boleh. Tidur boleh. Buang air dibolehkan. Kalau benda tak boleh, tak boleh. Syukur buat dosa. Ini satu benda sangat. Kalau memainkan ni, syukur ni murtad. Syukur dah pada buat dosa. Bukan. Maka bahawa sungguhnya dia saat yang disukai oleh nafsu itu menolong akan ini. Hasilnya menolong akan engkau dalam beribadat. Ustaz nak tanya. Nombor 3 tu kan, dibiarkan diri ni dalam itu taat syukur bagi makan dan minum. Darang tu apa Ustaz? Minum darang. Dan makan dan minum dan barang.
sebagainya daripada nikmat yang diharuskan. Kalau kita apa saja nikmat dan kita dapat nikmat ni kita syukur, ni jenis yang macam tu lah yang membantu kita dalam ibadah. Tapi kalau dapat nikmat tak syukur, apa yang kita buat ni, makan, minum yang disukai nafsu, tapi tidak disertai dengan syukur, jenis macam tu dia tak tolong kita ibadah. Tapi jadi macam mana tolong ibadah? Yang disertai dengan syukur pada barang yang sebagainya. Macam-macam lah. Buat tolong kita ibadah. Kita boleh jalan kan, kita kata Alhamdulillah, kaki aku sihat, lagi boleh jalan. Keadaan itu yang menolong kita daripada. Kita Adakah kadar kita menyatakan, menzahirkan macam kata aku bersyukur? Macam tu je Ustaz. Buktikan ni. Apa bukti syukur? Tanda syukur itu apa? Taat. Itulah taat setiap tempat, setiap waktu. Syukur itu dapat dilihat pada sikap dan tingkah laku. Marilah bersama kita bersyukur. Ustaz, kita boleh tak mencakap, kita lafazkan kata aku bersyukur macam tu. Lafaz pun lagi bagus. Lafaz pun lafaz, tapi perbuatan tu mesti Perbuatan pun perbuatan. Hati pun hati. Betul lah. Syukur ni sifat apa? Sifat hati. Betul. Tapi dilatih dalam lafaz. Alhamdulillah aku ada duit. Gunakan duit tu untuk baik. Untuk jalan yang Allah redha. Alhamdulillah mata aku terang lagi. Gunakan mata terang lagi untuk baik. Alhamdulillah aku boleh bercakap. Aku tak bisa tengok orang. Gunakanlah cakap ini pada ketaatan. Alhamdulillah aku ada harta. Buktikan Alhamdulillah tadi. Buktikan puji Allah itu. Buktikan sifat syukur kita. Buatlah apa-apa kebaikan daripada hartanya kita ada. Menyumbang ke apa ke. Itulah tanda disyukur. Kenapa? Aku nampak dia gunakan nikmat yang ada tu pada cara yang Allah suka. Pada cara yang Allah suka. Alhamdulillah aku ada isteri. Alhamdulillah aku ada suami. Gunakan didik isteri itu cara yang Allah suka. Baik dengan isteri itu cara Nabi ajar. Taat pada suami itu cara yang Nabi suruh. Cara yang Allah suruh. Jadi ada suami itu syukur je adalah dia taat. Dengar cakap dia. Kata yang pergi, yang pergi. Dia kata boleh pergi, boleh pergi. Dia kata sepulang lah, nak pergi, tak pergi, tak apa. Itu ada pilihan. Jadi pergi pun reza, tak pergi. Duduk saya pergi tak? Rasa-rasa tak payah pergi kot. Walaupun kalau pergi dia tak marah. Tapi pada reza suami itu, dia kata tak payah pergi dulu kot. Jadi dia berat pada tak payah pergi. Walaupun kalau pergi tak berasa. Tak apa lah kalau nak pergi lah. Okay, bawa jalan Ustaz bawa jalan ni. Bawa jalan boy. Signal tu, signal. Boy signal. Musafir. Baru balik dia start di Pekanbaru. Jubah ni, jubah baru. Alamak, lupa dah saya cakap. Boy. Bat, ni jubah Pekanbaru ni Bat. Jubah Pekanbaru. Nanti. Apa berbaik lah. Berbaik dengan pasangan. Berbaik pasangan. Allah bagi nikmat pasangan. Dengan anak boleh komunikasi dengan baik. Bincang-bincang macam mana apa tak kena bincang-bincang. Apa yang kita cakap. Apa jadikan dia perempuan taat. Maka itu bukti kita syukur. Syukur itu bukan hanya di bibir, tapi dibuktikan dengan apa? Dengan perbuatan. Ni. Ini bukan sebut yang kita banyak sebut ni hari lah. Apa cara dia
Mula-mula kita lafaz lah, yang paling baik kita lafaz. Lafaz Alhamdulillah. Lepas tu rasakan apa? Rasakan dalam hati. Bukan kat lidah. Rasa dalam hati. Terima kasih ya Allah. Kau bagi aku nikmat. Kau yang beri aku nikmat, oh Tuhan. Kau beri aku nikmat. Lepas tu buktikan dengan perbuatan. Ustaz, kalau kita cakap dengan ketaatan boleh ke Ustaz? Boleh juga. Dengan melakukan ketaatan. Ketaatan pada apa? Pada nikmat tadi lah. Nikmat sihat, gunakan sihat ini untuk baik. Nikmat mata, gunakan nikmat mata itu untuk taat, untuk baik. Buktikan. Bila buktikan itu, maka lepas tu Alhamdulillah aku ada mata. Rasa nanti syukur aku boleh melihat. Lepas tu gunakan lihat ini untuk benda-benda baik. Inilah SOP syukur. Kan? Kalau engkau dalam nikmat, tak sakit, tak ada bala, engkau dalam taat, maka hendaklah kau syukur. Tapi masalahnya syukur ni cara rambang pun tak faham lagi. Okey. Nombor 5 kita sambung Okey, dengan Ustaz. tempat berkahwin. Tengok InsyaAllah. Ini faedah ketiga. Ini faedah kedua. Ini faedah ketiga. Ini faedah keempat. Faham Okey. Okey. Ini faedah keempat. Okey. Lepas tu kita nak sambung ni. Faedah kelima. Okay. Ini faedah ketiga. Ini faedah keempat. Jangan lost Jangan tak tahu ni nombor apa ni, 5 ni. Faedah kelima. Ustaz, faedah tu maksudnya faedah yang bermula yang terlebih baik umat ini ialah yang terlebih banyak perempuan ke ni? Kan? Maksud yang ni ke faedah tu? Tak, yang kelima tu bukan. Yang kelima tu kena balik pada tajuk asal. Kelima apa? Kelebihan berkahwin. Maksudnya kelebihan berkahwin. Tengok muka surat tu. Tengok tajuk dia, muka asal. 75. Tengok 75. Nampak tadi susun gitu. Lepas tu nak tahu nombor-nombor ni. Ni. 4. Ni. Kelebihan berkahwin. Jangan lost. Jangan hilang. Ini ketiga. Kelebihan berkahwin. Sebab dia dah cerita tentang kebiasaan berkahwin. Yang ini dia cerita kelebihan berkahwin. Lepas tu, faedah kedua. Tak, faedah yang keempat tu maksudnya kelebihan berkahwin tu kita boleh bersabar, bersyukur ke Ustaz? Maksudnya macam tu ke? Yang mana? Yang faedah keempat ni. Daripada hasil kelebihan berkahwin tu, adakah itu kesimpulan dia? Bukan, belum timbul lagi. Itu faedah dia ke? Kan, faedah keempat ni dia cerita mula-mula asal cerita apa. Dengan berkahwin ni dia kata engkau akan suka hati kau akan gini, bersenda gurau, suka hati kau. Dan dengan ini akan menguatkan hati kau pada ibadah. Lepas tu dia cerita
Macam mana dengan berkahwin ni, dengan bersuka-suka ni, dengan makan sama-sama, dengan makan dengan apa ni, macam mana dia boleh kuat ibadah? Dengan syarat yang akan membantu engkau untuk menolong engkau dalam ibadat. Ni. Cara dia apa? Munajat. Cek diri dalam maksiat dia dalam ibadat. Kalau dalam ibadat atau dalam kesenangan, tak ada bala, ada nikmat, syukur. Jadi biarkanlah hidup kau begitu, sentiasa dalam syukur. Maknanya kalau ada apa-apa, sabar. Ada bala, sabar. Ada nikmat, syukur. Biarkanlah hidup kau dalam itu. Maka dengan itu, bila kau ambil benda harus, kau datang rasa syukur. Makan, minum, apa, inilah yang akan membantu engkau dalam ibadat. Nampak tak proses ni? Nampak tak? Faedah keempat ni nampak tak proses ni macam mana? Nampak Ustaz. Nampak tak? InsyaAllah. Kalau tak nampak, kita boleh bincang dan cerita perjalanan kita pergi ke nampak tak? Nampak tak? Jelas tak? InsyaAllah Ustaz. Bukan maknanya Okey. kita gurau, kita makan minum ke pasangannya, terus tolong kita jadi ibadah. Tak. Tapi ada benda yang kena bawa sekali dalam kaedah tu lah. Ada masalah, sabar. Ada nikmat, syukur. Dan biarkan diri engkau dalam keadaan gitu. Maka bila engkau ada perkara-perkara gitu, bila engkau ambil benda harus seperti makan, minum dan bergaul-gaul, maka dia akan menolong engkau untuk tambah engkau pada taat. Tapi dengan syarat mesti ada benda tadi. Lepas tu, faedah yang kelima, ni. Sambung ke orang tu? InsyaAllah Ustaz. Okey, nak tanya bertanya? Panjang faedah kelima ni. Panjangnya faedah kelima. Habis faedah kelima, mencerita bab giliran Kismun. Dia kalau sampai bab giliran ni dah habis ni. Dah habis lah. Moga-moga dia habis sampai muka surat 143. Ni dah habis ni. Besok dah habis besok saya compile lah. Saya compile nota ni. Saya check balik. Saya tambah balik apa yang mungkin dulu saya cakap dia tak buat nota. Saya tambah balik. Nanti saya print. Kita buat buku. Kita simpan buku ni. Kita simpan kitab ni. Nanti lain kali kita baca. Faham tak? Itulah kaedah kita belajar. Okey. Ada soalan tak? InsyaAllah jumpa pukul 5. Nyatakan Loba akan berkata-kata. InsyaAllah. Okey. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah,